Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan kongsikan satu topik untuk 4.02, bagaimana kita membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi. Okay, baik. So, sekarang saya akan tunjukkan ini dengan satu contoh. So, kita ada punca-punca alfa dan beta ada punca kepada satu persamaan kuadratik. So kita ada alfa, beta. So ini adalah punca-punca persamaan kuadratik. Dan persamaan kuadratik itu adalah satu persamaan am di mana kita tulis A x kuasa 2 tambah bx tambah c bersamaan dengan sifar. Okay, baik. So sekarang apabila kita sebut sebagai persamaan kuadratik, bermaksud alfa dan beta ini, sebab kita tahu bahawa persamaan kuadratik dia ada sama ada bentuk begini ataupun dia bentuk begini. So ini adalah satu persamaan kuadratik. Dan alfa dan beta ini adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik. So bermaksud ini adalah alfa dan ini adalah beta. Ini alfa dan ini adalah beta. So dia vice versa, so dia tak kisah. Dan kalau dia bentuk begini, bermaksud ini adalah alfa dan ini adalah beta. So kita boleh tulis juga ini di mana ini adalah paksi y, ini adalah paksi y, ini paksi x, paksi y, ini paksi x, ini adalah paksi y. So sekarang saya nak tunjukkan kat sini apa maksud punca-punca persamaan kuadratik. So punca-punca persamaan kuadratik adalah pemboleh ubah yang menyelesaikan persamaan kuadratik. So bermaksud dia mestilah berpintas pada dua titik ini. Titik ini adalah pada paksi x pada dua titik alfa dan beta. So bermaksud x ini bersama dengan alfa dan satu lagi adalah x bersamaan dengan beta. Baik, so sekarang sebab x bersama dengan alfa dan x bersama beta, so saya tulis, sekejap saya padam dulu this part. Okay, sebab x bersamaan dengan alfa dan x bersamaan dengan beta, saya tulis balik So x tadi adalah bersama dengan alfa dan satu lagi adalah x bersamaan dengan beta. So kalau dari segi persamaan bermaksud kita boleh tulis x tolak alfa bersamaan dengan sifar. So serupa juga kat sini kita boleh tulis x tolak beta bersamaan dengan sifar. So ini algebra yang biasa, di mana alfa kita buat sebelah kiri, kita akan dapat begini x tolak alfa, x tolak beta bersamaan dengan sifar. Baik, so bermaksud kat sini kalau kita lihat, kita boleh tulis x tolak alfa darab dengan x tolak beta bersamaan dengan sifar. So kadang-kadang pelajar confuse, kenapa kita tulis begini? So, nampak tak daripada this part, x tolak alfa ini adalah bersamaan dengan sifar. So, kalau ini bersamaan dengan sifar, ini bersamaan dengan sifar. Kalau sifar darab sifar, mestilah bersamaan dengan sifar. Sebab tu kita boleh tulis begini. So, ini saya nak explain the underlying punya explanation. Sebab kadang-kadang kalau pelajar tak faham, dia mungkin menghafal saja. So, dia tak tahu kenapa kita buat begini. Okay, baik. So, sekarang kita dah tulis begini, bermaksud kita kembangkan ini. Kalau kita kembangkan, bermaksud kita buat pendaraban macam ni. Dan saya rasa pelajar pun tahu bagaimana nak kembangkan ni. So, kita darab begini, kita darab begini. So, ini kita akan dapat x kuasa 2 tolak beta x tolak alfa x tambah dengan alfa beta bersamaan dengan sifar.
Okey, baik. Dan seterusnya just algebra yang biasa, dan kita permudahkan sebenarnya persamaan ini. Kita tulis sebagai X kuasa 2 tolak alfa tambah beta X tambah alfa beta bersamaan dengan sifar. Okey, cuba observe So persamaan ni. So kalau kita lihat kat sini, ini apa ni? Ini adalah punca tadi kan? Saya sebut ini adalah punca. Alfa dan beta adalah punca. Dan ini adalah punca juga. Dan perasan tak? Ini adalah tambah kan? Ini adalah tambah. So dekat sini pun ada satu operasi darab. So disebabkan demikian, so kita tulis ini sebagai hasil tambah. Hasil tambah punca. Kenapa? Sebab alfa adalah punca, beta adalah punca. Dan operasi ini adalah tambah. Sebab itu kita sebut sebagai hasil tambah punca. Serupa juga di sini. Ini adalah hasil darab punca. Sebab ini adalah satu operasi pendaraban. Sebab itu kita sebut sebagai hasil darab punca. Okay, baik. So sekarang, kalau kita lihat ini, kalau kita samakan dengan dia punya persamaan persamaan arm. So sebab kita nak tahu boleh tak kita hubungkan, boleh tak kalau kita hubungkan punca-punca ini dengan perkali-perkali persamaan kuadratik. Okey, baik. So tadi kita ada persamaan arm kuadratik adalah A X kuasa 2 tambah B X tambah C bersamaan dengan sifar. So dan daripada sini kita tahu bahawa persamaan ini ada punca-punca, di mana punca dia ada alfa yang pertama dan kedua adalah beta. So sekarang kita nak hubungkan, ada tak punca-punca ini dengan perkali-perkali ini, dengan dia punya koefisien. Baik, so sekarang kita buat padanan. So kita boleh buat padanan. So padanan, kalau kita lihat dekat sini, alfa, beta. Okay. Ini adalah satu baik, so sekarang saya nak cari okay, macam mana alfa dan beta ni kita nak dapatkan daripada koefisien ni, daripada A, B dan C, ataupun apakah hubung kait dia. So yang ini kalau kita mudahkan dia ataupun kita ubah dia punya persamaan ni kepada, jadikan dia kali 1, kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan B per A X tambah dengan C per A bersamaan dengan sifar. So ni sama je, ini adalah persamaan ni, dan saya jadikan dia sebagai perkali 1 dan kita dapat persamaan yang ni. So sekarang kalau kita samakan ini dengan persamaan yang kuning ni, so yang atas ni, saya tulis balik, X kuasa 2 tolak alfa tambah beta X tambah dengan alfa beta bersamaan dengan sifar. So sekarang kalau kita samakan, bukan kita samakan, kita padankan, observe dekat sini, ini adalah perkali dia adalah B per A, dan ini adalah perkali dia yang ini, dan perkali yang ini C per A sama dengan alfa beta. So kalau kita buat padanan begini, kita akan dapat alfa tambah beta bersamaan dengan negatif B per A, dan satu lagi kita dapat alfa beta bersamaan dengan C per A. Okay, so sekarang
inilah sebenarnya bagaimana kita dapat hubungkan perkali persamaan kuadratik, iaitu A, B dan C, dan kita hubungkan dia dengan punca-punca, di mana punca itu adalah alfa dan juga beta. Okey, baik. So, saya ingat sampai di sini saja. Saya akan sambung semula topik-topik berkaitan dengan persamaan kuadratik. Okey, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.